Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Kamu semua sihat tak? Dah makan belum? Alhamdulillah sihat, cikgu. Cuma belum makan, cikgu. Okey, nanti jangan lupa makan ya lepas habis kelas. Okey, sebelum kita mulakan pengajaran kita hari ini, saya nak tunjuk sesuatu. Sekejap. Okey, nampak tak slide saya? Tak nampak, cikgu. Tak naik lagi, cikgu. Tak naik lagi? Nampak tak? Belum lagi, cikgu. Belum, cikgu. Tak. Okey, kejap. Sekejap ya. Okey, sekarang nampak tak? Nampak dah, cikgu. Nampak, cikgu. Apa yang awak nampak dalam gambar yang saya tunjukkan? Orang berdiri. Okey, macam yang kamu semua nampak dalam slide ni, kita ada seorang lelaki, dia tengah nak lintas jalan cerita dia. Okey, lepas tu tiba-tiba masa dia tengah lintas jalan tu, dia terdengar sesuatu. Kamu rasa dia dengar apa? Siren ambulans. Siren ambulans. Bunyi ambulans. Ambulans. Betul, dia dengar bunyi ambulans. Kemudian ambulans tu pun melintasilah depan dia. Dan seterusnya melepasi lelaki tadi untuk pergi ke destinasi dia lah. Okey, jadi sekarang saya nak tanya, dah bayangkan ni ambulans yang sama, tapi anggap ini adalah tempat A, ini tempat B dan ini tempat C. Kamu rasa dalam ketiga-tiga tempat ni lelaki tu dengar bunyi siren tu yang mana yang paling kuat? Yang kuat dan jelas? B. Dekat tengah-tengah ni kan, dekat B kan? Okey, kenapa masa dekat A dengan C dia dengar bunyi ambulans tu sayup-sayup? Jarak dia jauh. Okey, betul. Untuk pengetahuan kamu semua, macam yang kita macam kamu dah belajar dengan Cikgu Syafiqah tadi, telinga manusia dapat mengesan gelombang bunyi yang dihasilkan dan gelombang yang dihasilkan itu berbeza-beza. Jadi kamu rasa kenapa dia berbeza-beza? Dapat bayangkan tak? Tak tahu. Tak tahu, cikgu. Okay. Benda itulah yang kita akan belajar hari ini, iaitu mengenai kelangsingan dan kenyaringan bunyi. Okey. Jadi kamu semua dah ready ke belum? Dah, cikgu. Dah, cikgu. Dah. Semangat, cikgu. Okey, topik kita hari ini sangat pendek tapi memerlukan kefahaman yang tinggi sebelum kita masuk kepada subtopik yang seterusnya. Okey, jadi saya nak kamu semua fokus. Untuk objektif pembelajaran topik ni, hari ni saya nak di akhir pembelajaran kamu semua dapat menerangkan apa itu frekuensi bunyi dan unitnya serta amplitude getaran dan dapat menghubungkaitkan frekuensi dengan kelangsingan serta dapat menghubungkaitkan amplitude dan juga kenyaringan. Seterusnya, saya nak kamu dapat menjelaskan apa itu aplikasi kesan Doppler dalam kehidupan seharian. Okey, baiklah. Cikgu nak tanya, cikgu ada slide ke? Ada. Tak nampak slide. Oh, tak nampak slide? Alamak. Sekarang nampak tak? Belum, Cikgu belum present. Alamak. Saya nampak muka cikgu saja. Oh, okey. Saya tekan kot. Terima kasih. Beritahu. Okey, sekarang nampak tak? Nampak, cikgu. Nampak, cikgu. Nampak tak yang
1.2 kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Nampak. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okey. Okey, saya sambung ya. Macam yang kita semua tahu, telinga manusia mempunyai kebolehan untuk membezakan bunyi yang didengari. Kenapa? Kerana setiap bunyi yang dihasilkan mempunyai kekuatan dan kelangsingan yang berbeza. Okey, maksud kekuatan dekat sini adalah kita boleh definisikan sebagai kenyaringan, di mana kenyaringan bunyi ini dihasilkan bergantung kepada amplitude gelombang bunyi. Manakala kelangsingan pula bergantung kepada frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan. Okey, jelas ya setakat ni? Jelas cikgu. Jelas. Sekarang ni mesti kamu semua pelik kan, apa tu amplitude, apa tu frekuensi. Okey, jom kita kenal dia orang. Okey, frekuensi bunyi ni adalah bilangan gelombang lengkap yang dihasilkan dalam masa satu saat. Okey, ni salah tu sikit. Okey, frekuensi ni adalah frekuensi boleh diukur dalam unit hertz, di mana 1 hertz tu bersamaan dengan 1 getaran. Okey, saya bagi contoh. Kalau kamu semua main gitar and then kita check frekuensi gitar tu ada 100 Hz. Contohlah ni. So maknanya gitar tu menghasilkan berapa getaran? Guys? Hello? 100 getaran. Betul. Maksudnya 1 Hz bersamaan 1 getaran, jadi gitar tersebut menghasilkan 100 getaran. Okey, kat sini kamu semua boleh nampak kita ada julat yang telinga manusia boleh dengar, iaitu dalam lingkungan 20 Hz sehingga 200 kHz. Tapi 200 kilohertz ni adalah sesuatu julat yang sangat tinggi lah. Kalau boleh elakkanlah dengar yang bunyi yang kuat-kuat sebab akan merosakkan telinga. Okey. Seterusnya kita masuk kepada amplitude. Okey, ada siapa volunteer tak nak baca apa tu amplitude? Okey, saya cikgu. Silakan. Okey, amplitude bagi sesuatu getaran bermaksud jarak maksima yang dilalui oleh suatu objek dari kedudukan rehatnya, getaran atas ke bawah. Okey, terima kasih. Maksud getaran atas ke bawah ni, okey kan sesuatu objek tu boleh bergetar. Maksudnya amplitude ni dihasilkan apabila getaran tu dari atas ke bawah. Kalau kamu semua tengok graf yang saya tunjukkan ni, kita tengok pergerakan dia atas, lepas tu dia turun ke bawah, lepas tu naik ke atas, lepas tu dia turun lagi ke bawah. Okey. Faham ya? Jelas ya yang getar atas ke bawah ni? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey, dalam graf ni pula, macam mana kita nak tahu amplitude tu dekat mana? Macam mana kita nak ukur? Di sini, ketinggian dia tu. Ketinggian sesuatu ni, di sinilah kita dapat ukur amplitude. Okey, nampak ya? Jadi untuk sesuatu gelombang, kamu semua mesti dah biasa tengok kan, setiap gelombang tu ada graf. So untuk graf bunyi, untuk graf gelombang bunyi, macam ni lah bentuk dia. Jadi di sini adalah amplitude. Kamu rasa frekuensi dekat mana? Ada siapa dapat teka tak? Okey, tak apa, saya tunjuk. Satu putaran lengkap. Okey, betul. Sebab tadi kita dah slide sebelumnya dah bagi tahu kan satu putaran tu kan. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada hubung kait antara frekuensi dan juga kelangsingan. Okey, macam yang kamu tahu, bunyi ni mempunyai tahap kelangsingan tinggi atau rendah. Dia bergantung kepada frekuensi gelombang bunyi. Di mana semakin tinggi frekuensi bunyi tu, semakin tinggi kelangsingan bunyi. Maksudnya
frekuensi dengan kelangsingan bunyi ni adalah berkadar terus. Macam yang kamu semua tengok dekat keputusan eksperimen yang telah dijalankan oleh pengkaji sebelum ni, bila dia tetapkan frekuensi tu rendah, maksudnya bentuk gelombang dia tu rendah. Bila kita tengok jarak di sini hingga ke sini dia jauh. Maksudnya bila jarak antara puncak ke puncak ni jauh, jadi kelangsingan yang dihasilkan adalah rendah. Kita bandingkan dengan frekuensi yang sederhana di mana jarak puncak ke puncak ni dia makin dekat kan? Dia makin dekat berbanding yang rendah. Maksudnya kelangsingan yang dihasilkan adalah sederhana. Okey, kalau frekuensi tinggi pula, puncak ke puncak ni dia lagi rapat. Okey? Puncak ke puncak ni lagi rapat, maksudnya kelangsingan dia tu tinggi. Jadi macam mana kita nak tahu frekuensi tu tinggi ke rendah dalam bentuk gelombang? Dengan kita tengok puncak ke puncak dia ni kalau rapat-rapat maksudnya tinggi. Dapat tak bezakan? Dapat cikgu. Dapat cikgu. Dapat cikgu. Okey. Terima kasih. Selain tu, untuk amplitude dengan kenyaringan pula, dia sama je macam yang frekuensi dengan kelangsingan tadi, di mana amplitude dengan kenyaringan ni dia berkadar terus antara satu sama lain. Kalau amplitude tu tinggi, kenyaringan yang dihasilkan sesuatu bunyi tu tinggi juga. Kalau amplitude tu kecil, jadi kenyaringan yang dihasilkan rendah lah. Okey? Kita tengok dalam tabel ni pula, amplitude yang diletakkan di sini kecil. Jadi bentuk gelombang dia pun macam ni je lah. Kan saya cakap tadi, amplitude dapat ukur melalui ketinggian benda ni kan? Kat sini kan? Okay, jadi kalau tinggi dia setakat ni, maksudnya kenyaringan yang dihasilkan adalah rendah. Bila kita bandingkan dengan bentuk gelombang yang amplitude sederhana, dia nampak macam lagi tinggi kan? Lagi tinggi daripada yang kecil tadi. Jadi kenyaringan yang dihasilkan sederhana jugalah. Kalau dibandingkan lagi dengan yang bentuk gelombang yang amplitude dia besar, lagilah tinggi kenyaringan yang dihasilkan. Okey, kalau frekuensi tadi, kalau kita tengok frekuensi sini, kita dapat bezakan frekuensi tu tinggi ke rendah dengan tengok puncak ke puncak. Okey, berbeza dengan amplitude. Kalau kita nak tahu amplitude tu kecil ke besar ke, kita tengok ketinggian dia. Okey, faham semua? Tak tertukar tau. Jangan tertukar tau. Faham Baik, cikgu. cikgu. Faham cikgu. Laju tak saya mengajar? Tak. Dah sedap. Tak cikgu. Dapat Okey. kecap kan? Dapat. Okey, terima kasih. Jadi, sebelum kita masuk kepada yang ni, saya nak tunjuk video dululah supaya kamu semua lebih jelas. Nampak tak video saya? Nampak. Cikgu besar kan? Oh, besar kan? Sekejap. Sekejap Okey. Kelangsingan bila frekuensi bertambah, ke puncak akan semakin dekat. Bunyi semakin langsing. Okey, kita tengok contoh. Bila cikgu tingkatkan frekuensi, jarak dari puncak ke puncak semakin dekat, bermaksud kelangsingan lebih tinggi. Kalau cikgu kurangkan frekuensi, jarak dari puncak ke puncak semakin jauh, bermakna kelangsingan rendah.
bunyi kurang langsing. Okey, so yang ini kelangsingan tinggi dan yang ini kelangsingan rendah. Okay, sebelum tu kalau siapa yang pakai earphone, saya lupa nak pesan tadi, kalau boleh buka kejap earphone sebab kita ada tunjuk beberapa eksperimen yang melibatkan bunyi. Jadi saya tak nak kamu semua sakit telinga ke apa kan. Okay. Terima kasih. Okay, jom kita sambung tengok balik. Sekejap ya, dia lag pula. Apabila amplitude bertambah, kenyaringan bunyi akan turut bertambah. Okey, kita tengok contoh. Bila kita tambah amplitude, gelombang bunyi semakin tinggi, bermakna bunyi lebih nyaring. Kalau kita kurangkan amplitude, gelombang bunyi berkurang ataupun rendah, maksudnya kenyaringan rendah. Okey? Yang ini kenyaringan tinggi, yang ini kenyaringan rendah. Okay, kamu semua faham tak daripada video tadi? Ke nak ulang balik? Faham cikgu. Faham Sakit tak telinga dengar? Sakit cikgu. Sakit cikgu. Sakit sikit. Sakit sikit je kan? Okay, kalau kelas bersemuka kita dah boleh buat eksperimen dah. So jadi bila kelas macam ni saya terpaksalah tunjukkan video. Okay, jadi saya nak seorang lah volunteer untuk ringkaskan apa yang daripada video tu tadi dengan berpandukan kepada slide saya ni. Ada siapa tak volunteer nak jelaskan? Nampak tak slide saya? Nampak cikgu. Okay. Ada volunteer tak? Sebelum saya panggil nama. Sebab tadi saya tanya, kamu semua cakap faham. Jadi mesti boleh terangkan kan? Cikgu, saya lah. Okay, silakan. Okay. Berdasarkan video tadi,
video kelangsingan bunyi, apa yang saya faham, semakin amplitude tu tinggi kan, semakin bunyinya makin kuat lah. Itu pandangan saya, cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih Dayang. Okey, jadi saya ringkaskan video tadi kepada slide saya ni. Okey, mana saya punya pen tadi? Okey, yang ni kita tetapkan, okey ni satu gelombang bunyi, and then bila kita tingkatkan kuasa kat sini, kita dapat tengok amplitude dia meningkat. Okey, macam mana saya tahu amplitude tu meningkat? Okey, kamu tengok dekat sini dia naik satu petak je. Tapi bila kuasa ditingkatkan, dia naik kepada 2 petak. Maksudnya amplitude gelombang tu semakin meningkat. Jadi apabila amplitude meningkat, bunyi yang dihasilkan nyaring lah. Maksudnya bunyi tu semakin tinggilah kenyaringan dia. Berbanding dengan frekuensi, bila kita tingkatkan frekuensi, okey kita tengok jarak sini dari sini dia macam jauh tau. Tapi bila frekuensi kita tingkatkan, okey kita tengok sini, puncak ke puncak ni dah makin dekat kan. So maksudnya bila frekuensi gelombang tu meningkat, jadi bunyi yang dihasilkan lebih langsing, lebih kuat. Okey, jelas tak? Jelas cikgu. Okay, Jelas, cikgu. Okey. Sekejap okey, boleh. Okey, ni kamu semua kenal tak apa? Ada siapa tahu tak ni gambar apa? Piano. Piano kan, ni orang panggil mata-mata piano, and then piano ni salah satu alat muzik yang kita boleh ukur dia punya kelangsingan. Okey, di mana kalau kamu semua nak tahu sebelah kanan piano tu kelangsingan bunyi yang dihasilkan lebih tinggi, manakala sebelah kiri mata-mata piano ni kelangsingan dia lebih rendah. Okey. Jadi jom kita berfikir. Saya nak kamu semua fikir, tengok soalan ni, fikir 5 minit, and then saya nak seorang wakil untuk jawab. Boleh? Boleh, Boleh tak? cikgu. Boleh Okay. So 5 minit anda bermula dari sekarang. Okay. Habis dah 5 minit. Ada siapa nak present jawapan dia tak? Saya cikgu. Okay. Boleh. Pada pernyataan tu, apa yang Sarah perlu lakukan, dia kena mulakan latihan secara perlahan dengan menekan mata-mata piano dengan daya yang rendah, cikgu. Okay. Okay. Okay, terima kasih. Betul jawapan tadi. Sarah ni dia kena tekan mata-mata piano tu dengan daya yang rendah. Kemudian kenapa saya cakap kena dengan daya yang rendah? Sebab kalau kita tengok slide ni balik, okay, macam yang saya cakap, bila kuasa output tu ditingkatkan, maksudnya sama ada daya atau tekanan yang dikenakan ke atas sesuatu objek yang menghasilkan bunyi, maksudnya amplitude gelombang dia semakin meningkat dan bunyi yang dihasilkan lebih tinggi lah, lebih nyaring. So bila Sarah ni tekan dia punya mata piano tu dengan daya yang lebih rendah, maka bunyi yang dihasilkan tu rendah lah sebab amplitude gelombang dia rendah. Okey, jelas semua? Jelas cikgu. Okay. Jelas cikgu. Okey. Okey, ni ada satu lagi uji minda. Ada siapa-siapa volunteer nak jawab tak? Tapi kamu semua tengok dulu. 2 minit. Lepas tu saya nak seorang volunteer untuk jawab.
Okey, dah habis. Ada siapa nak jawab tak? Ada siapa nak jawab soalan ni? Saya cikgu. Okey, silakan. Kedua-dua gelombang ni dia mempunyai amplitude yang sama, tapi gelombang hitam dia mempunyai frekuensi yang lebih rendah Okey, betul. daripada yang hijau. Okey, betul. Terima kasih Ashni. Okey, kamu semua faham kan soalan ni kan? Kenapa Hasni cakap kedua gelombang ini mempunyai amplitude yang sama tapi gelombang hitam mempunyai frekuensi yang lebih rendah. Ada siapa boleh terangkan balik tak? Mungkin Jalil? Jalil ada tak? Nora Shikin ada? Kurang jelas Okay, cikgu. macam ni. Tadi kawan kamu dah cakap kedua-dua gelombang yang ditunjukkan dalam graf ni dia mempunyai amplitude yang sama. Tetapi dia cakap gelombang hitam tu mempunyai frekuensi yang lebih rendah. Boleh tak kamu jelaskan kenapa kedua-dua gelombang ni mempunyai amplitude yang sama? Macam mana kamu semua tahu kedua gelombang ni adalah mempunyai amplitude yang sama? Okey. Jelas tak soalan? Jelas cikgu, tak apalah saya. Saya cuba cikgu. Silakan. Apa yang saya faham tadi, kalau kedua-dua ni ada amplitude yang sama sebab puncak graf tu kedua-duanya sama. Maksudnya jarak puncak tu daripada bahagian bawah lah. Kedua-duanya sama, jadi dia ada amplitude yang sama. Cuma dari segi frekuensi kita tengok jarak antara dua puncak tu. Kalau yang macam hitam tu jarak antara dua puncak tu kan dia macam jauh sikit. Jadi mungkin dia punya frekuensi tu berbeza lah. Okay, betul. Terima kasih Azmirul. Yang lain-lain faham kan apa yang Azmirul terangkan? Faham. Cikgu. Okay, faham. Okay, jadi kita dah masuk kepada part yang terakhir untuk subtopik kita hari ini, iaitu kesan Doppler. Okay. Kamu semua bila kita ingat balik yang masa awal-awal kelas tadi, saya ada bagi kamu semua ada bagi tahu yang dalam 3 tempat ambulans tu lalu, hanya ambulans yang dekat tengah-tengah tu yang berbunyi lebih kuat, lebih kuat lah. Bila yang dekat A dengan C tadi dia jauh. Okey, sebab apa? Sebab ni lah, sebab kesan Doppler ni. Kesan Doppler ni adalah perubahan frekuensi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi dan pemerhati. Okey. Kita tengok yang gambar sebelah kiri ni. Okey, frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati meningkat apabila ambulans mendekati pemerhati pegun. Okey. Maksudnya kat sini kita tengok dia punya graf ni frekuensi dia dekat sebab apa? Sebab ambulans ni dah semakin dekat dengan pemerhati kan. Bagi gambar yang sebelah kanan ni pula, frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati berkurang apabila ambulans melepasi pemerhati pegun. Okey, dekat sini kalau kita tengok graf dia, frekuensi dia dah macam menurun. Okey. Jadi sebab tu bunyi yang dihasilkan dah slow-slow kan. Soalan saya kat sini, apa yang berubah sebenarnya? Frekuensi tu yang berubah ke apa yang berubah? Murugan ada tak? Ke ada siapa yang nak tolong jawab soalan saya tadi?
dalam kesan Doppler ni apa sebenarnya yang berubah? Frekuensi ke atau apa? Frekuensi. Frekuensi cikgu. Frekuensi. Okey. Frekuensi cikgu. Sebenarnya salah. Okey, frekuensi tu dia betul. Macam mana saya nak cakap frekuensi tu memang berubah tapi dia berubah disebabkan pergerakan daripada sumber bunyi tu dan juga pemerhati. Okey, saya bagi contoh lain. Saya katakanlah Fati dia letak jam loceng alarm dekat atas meja dan alarm tu berbunyi. Semasa Fati jauh dari alarm tu, Fati dengar macam mana? Fati ada tak dalam ni? Okey, orang lain lah. Orang lain ada boleh tolong jawabkan untuk Fati tak? Kalau jam loceng atas meja dan Fati berada 1 meter daripada meja tu, Fati dengar macam mana? Saya cikgu. Ya. Jam loceng tu kira 1 meter ni dekat kan. Dia akan dengar kuat cikgu. Okey, kalau awak bergerak dekat depan meja tu macam mana pula bunyi alarm yang awak terima tu? Kalau dia makin mendekat makin kuat. Okey, lepas tu awak bergerak pula 1 meter melepasi meja tu. So macam mana awak dengar bunyi tu balik? Nanti tak tahu cikgu. Okey, taklah maksudnya bunyi yang awak dengar melepasi meja tu samalah macam jarak 1 meter tadi kan? Sebab awak dah melepasi meja. Okey, faham tak? Jadi sebenarnya frekuensi bunyi tu, frekuensi bunyi alarm tu sebenarnya sama. Frekuensi yang diterima oleh telinga Fati tadi yang berbeza. Kerana apa? Kerana jarak antara Fati dan juga sumber bunyi tadi. Faham tak? Jelas tak Fati? Jelas cikgu. Okey, orang lain jelas tak? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Jelas ya? Okey, kesan Doppler ni sebenarnya yang kita selalu dengar hari-hari. Macam sekarang ni kan musim E-Belia kan. Kamu semua mesti tengah tertunggu-tunggu van GNT nak datang hantar barang. Dari jauh lagi dah dengar kan? So itu antara kesan Doppler lah yang kamu selalu aplikasikan dalam kehidupan seharian. Dari jauh je dah dengar, okey ni van GNT nak hantar barang aku. Okey macam tu. So bila van GNT tu dah dekat, bagi yang girls ni, yang perempuan bolehlah siap-siap pakai tudung apa semua kan. Okey, jadi jelas ya apa tu kesan Doppler? Jelas. Jelas cikgu. Okey, kalau jelas maksudnya kita setakat ni dulu pembelajaran kita. So saya nak uji awak faham ke tak apa yang kita belajar hari ni, sebab saya dengar semua orang macam jelas je. Kita main quizzes. Okay. Saya nak semua masuk tau. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, jom masuk. Nampak. Alamak.
Mana lagi yang lain ni? Baru ada 11 orang yang masuk. Kat sini kita ada dalam lebih kurang 27 orang. Maaf cikgu, lambat. Hujan. Okey. Yang lain yang boleh masuk, masuklah ya. Saya bagi masa lagi 2 minit. Okay, saya dah boleh mula ke? Ada lagi tak yang nak masuk? Boleh cikgu. Okay, kita start ya sekarang. Okay, jom.
Yang lain semua dah siap jawab kan? Saya rasa yang seorang tu dah tak ada. Dah cikgu. Macam semua cikgu. Dah cikgu. Okey, tahniah kepada yang menang. Okey, jom kita tengok. Wah, kamu. Oh, ada juga yang salah. Ramai yang salah dekat soalan nombor 7 ya. Okey, kita tengok soalan nombor 7 ni. Okey, dua faktor yang menyebabkan, sekejap saya buka tak mic. Okey. Dua faktor yang menyebabkan kesan Doppler. Okey, tadi saya dah bagi contoh, dua contoh dah saya bagi, satu ambulan, tiga. Satu ambulan, satu lagi alam dengan Fati, yang ketiga GNT. Okey, saya nak tanya balik, apa sebenarnya yang berubah? Apa ni? Sekejap. Okay, slide ni. Saya nak try ya. Okay, silakan. Apa yang berubah? Apa sebenarnya yang menyebabkan kesan Doppler? Maksudnya macam Frekuensi yang diterima oleh pendengar. Betul. Lepas tu seterusnya? Seterusnya kawan saya Fahim dia nak beritahu je. Okay, silakan Fahim. Okay, macam ni lah ya. Saya buka balik slide yang tadi untuk lebih memahamkan korang. Mana ni slide tu? Okay, nampak tak slide ni? Nampak. Okay, nampak Okay, kesan Doppler ni adalah perubahan frekuensi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber dan pemerhati. Okay, macam yang saya cakap tadi, frekuensi yang menyebabkan korang semua dengar ada yang kalau dekat kita dengar kuat, kalau jauh kita dengar apa orang panggil, kalau jauh kita dengar macam sayup-sayup kan, kalau bila dah sampai dekat je kita dengar kuat, and then bila dia benda yang berbunyi tu macam ambulans tu dah melepasi kita dah dengar kita dengar sayup-sayup balik. Okay, maksudnya kat sini yang berubah tu adalah pergerakan sumber bunyi ataupun pergerakan pemerhati. Kalau dalam situasi ambulans, yang bergerak adalah ambulans ni, sebab yang menerima gelombang bunyi tu tak bergerak, maksudnya pemerhati tu tak bergerak pun. Yang bergerak adalah sumber bunyi tersebut. Sebab tu bila sumber bunyi tu jauh daripada kita yang dengar ni macam dengar jauh-jauh, dengar sayup-sayup. Bila sumber yang mendekati kita, maksudnya bunyi yang kita dengar tu dah dekat-dekat. So bila sumber tu dah bergerak melepasi kita balik, jadi kita dengar balik lah benda tu sayup-sayup. Okay? Faham Oh, faham dia. Dah faham dia. Okay. Faham cikgu. Tahniah kepada yang menang tadi.
Okey, jadi saya nak okey. Tahniah kepada yang menang tadi. Nanti kalau awak letak nama yang betul tadi, saya dah boleh bagi hadiah. Masalahnya awak tak letak nama yang betul. So saya tak boleh nak bagi hadiah dekat siapa sebab saya tak kenal kan. Kalau saya tanya mesti ramai yang mengaku kan. Okay, jadi saya nak seorang lah volunteer untuk bagi rumusan apa yang kamu dapat untuk pembelajaran hari ni dan capai tak objektif pembelajaran kita pada hari ni. Saya nak wakil daripada lelaki. Seorang. Saya tag boleh? Ya, cikgu. Boleh tak kamu rumuskan apa yang kamu dapat hari ni? Adakah mencapai objektif ke tak? Okey, boleh sekejap. Okey, apa yang kita belajar hari ini? Okey, saya belajar mengenai hubungan antara kenyaringan dan amplitude dan kelasingan dengan frekuensi. Lepas tu kita belajar tentang kesan-kesan droplet yang kita dengar bunyi ambulan tadi. Lepas tu kita tahu tahap-tahap setiap macam piano tadi kita tahu tahap dia punya bunyi, kenyaringan dari amplitude itu. Okay, itu saja yang saya dapat pelajari hari ini. Okay, terima kasih Saitek. Okay, saya nak wakil pula daripada perempuan. Ada siapa nak bagi tahu tak dapatan yang dia dapat hari ini? Saya cikgu. Okay, silakan Hasni. Hari ini saya belajar tentang amplitude di mana kalau amplitude gelombang tu meningkat, bunyi yang nyaring terhasil. Saya juga belajar tentang frekuensi di mana kalau frekuensi gelombang tu meningkat, bunyi yang langsing akan dihasilkan. Itu je cikgu. Okey, terima kasih Hasni. Okey, saya harap kamu semua dapat fahamlah ya apa tu frekuensi dan macam mana kita nak hubung kaitkan frekuensi dengan kelangsingan bunyi dan juga macam mana kita nak apa orang panggil hubung kaitkan juga amplitude dengan kenyaringan bunyi. Okey. Jadi seperti biasa sebelum saya tamatkan kelas, saya akan bagi kerja rumah yang kamu akan siapkan dalam buku teks. Okey? So, boleh tak? Boleh. Boleh cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu.